Assalamualaikum, nama yang diberi Nurhanisa binti Harmiza daripada Seksyen 4. Nama saya Syahidah binti Muhammad Ali daripada Seksyen 3. Nama saya Nisha Izzuddin binti Rajali dari Seksyen 3. Nama saya Nordini Sridina daripada Seksyen 4. Nama saya Nur Izzatul Idina Alia binti Zain Azrain dari Seksyen 3. Nama saya Ernie Natasha binti Zailani dari Seksyen 3 dan tajuk yang kami bahaskan untuk hari ini adalah politik pasca kebenaran isu semasa. Kita sekarang lebih terdedah atau sedang menghadapi zaman pasca kebenaran. Kejatuhan moral masyarakat semakin tinggi akibat kemajuan teknologi yang membolehkan pembohongan itu cepat tersebar. Penegasan yang tinggi haruslah dibuat oleh pihak bertanggungjawab seperti kerajaan. Masyarakat juga haruslah memberikan kerjasama dengan memastikan segala sumber berita itu sahih dan tepat. Pertama sekali, saya akan memberitahu apa maksud politik pasca kebenaran. Politik pasca kebenaran bermaksud suatu budaya politik di mana perdebatan dirangka oleh emosi dan perasaan yang terputus dari segala kebenaran sehingga segala fakta diabaikan. Politik pasca kebenaran juga bermaksud mengetepikan dan memasukkan segala fakta dan pendapat daripada pakar. Jadi, saya akan membahaskan dengan lebih lanjut mengenai pasca kebenaran politik. Okey, ketepatan pasca politik kebenaran di negara asing merujuk kepada usaha menangani pelanggaran hak asasi manusia dan rasuah yang berlaku pada masa lalu. Ini melibatkan usaha untuk mendedahkan kebenaran tentang penyalahgunaan hak kebenaran tentang asasi manusia, rasuah, memperbaiki kerosakan yang telah dilakukan dan ini tidak berulang untuk pada masa hadapan. Jadi saya lanjutkan dengan contoh ketepatan pasca politik di negara asing ialah Suruhanjaya Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. Ia dibentuk selepas berakhirnya rejim Apartheid. Okey, Suruhanjaya ini bertujuan untuk mendedahkan kebenaran tentang pencabulan hak asasi manusia yang berlaku semasa rejim Apartheid dan ia juga menggalakkan perdamaian antara kumpulan yang terlibat dalam konflik. Jadi saya akan membahaskan tentang usaha pembentulan politik pasca di negara asing. Ianya boleh membantu membina asas yang kukuh untuk demokrasi dan keadilan sosial serta menggalakkan keamanan dan perdamaian antara kumpulan yang terlibat dalam konflik. Jadi saya akan lanjutkan dengan ahli kumpulan yang seterusnya. Seterusnya, saya teruskan lagi dengan isi yang seterusnya berkenaan dengan pasca kebenaran politik di Jerman. Bermula selepas Perang Dunia Kedua dan melibatkan perbicaraan untuk jenayah perang dan pembaharuan sistem politik dan undang-undang. Selepas kekalahan Jerman dalam peperangan, negara tersebut telah dibahagikan kepada 4 zon penduduk oleh pihak bersekutu, iaitu Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan Kesatuan Soviet. Pada tahun 1945, pihak bersekutu mewujudkan Suruhanjaya Kawalan Bersekutu untuk Jerman yang ditugaskan untuk mengawasi proses dinazifikasi dan memperbaiki sistem politik dan perundangan di Jerman. Dan pada tahun 1949 pula, Jerman telah dibahagikan kepada 2 negara yang berasingan, iaitu Jerman Barat. Jerman Barat ialah Republik Persekutuan Jerman dan Jerman Timur iaitu Republik Demokratik Jerman. Di samping itu, Jerman Barat melakukan pembaharuan sistem politik dan perundangannya termasuk pembentukan perlembagaan baru pada tahun 1949 dan pembentukan kerajaan persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri. Pembaharuan ini bertujuan untuk menghalang pengulangan jenayah yang dilakukan oleh Nazi dan mengukuhkan sistem demokrasi di Jerman ini. Ketetapan pasca politik di Jerman memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan sistem politik dan perundangan negara serta membantu untuk memulihkan keyakinan orang ramai.
terhadap kerajaannya. Namun, proses ini turut mencetuskan perdebatan dan kontroversi, terutama dalam soal perbicaraan pemimpin Nazi. Seterusnya, saya akan lanjutkan dengan salah satu isu viral di Malaysia yang mengalami pasca kebenaran, iaitu isu krisis ekonomi yang akan terjadi pada tahun 2021 di Malaysia. Isu ini menjadi viral di kalangan media sosial dan menimbulkan kerisauan di kalangan masyarakat. Namun, setelah dilakukan penyelidikan dan kajian tentang isu ini lebih lanjut, isu ini dinyatakan tidak benar kerana tidak ada penyebab untuk berlakunya krisis ekonomi pada tahun 2021. Menteri Keuangan, Tengku Datuk Seri Zafrul menjelaskan bahawa Malaysia tidak berhadapan dengan krisis ekonomi maupun keuangan. Perkara itu dijelaskan oleh beliau dalam sidang parlimen pagi tadi. Tambah beliau lagi, akaun negara masih berada dalam keadaan positif sehingga kini walaupun berdepan dengan cabaran dan faktor luaran pada tahun ini. Jadi, tentang isu ini dinyatakan tidak benar adalah kerana tidak ada penyebab untuk krisis ekonomi berlaku di Malaysia pada tahun 2021. Isu tersebut kemungkinan hanyalah kabar angin yang disebarkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pentingnya kita sebagai masyarakat untuk sentiasa memeriksa kebenaran tentang satu-satu video yang telah disebarkan. Seterusnya, saya akan meneruskan tentang pasca kebenaran tentang isu semasa. Isu yang saya pilih adalah kejadian yang berlaku di Cameron Highland di jalan raya menuju turun ke Kuala Lumpur. Isu ini melibatkan dua orang, lelaki dan perempuan. Dalam isu ini, ringkasannya, seorang lelaki menunjal kepala seorang wanita dan memarahi wanita yang berada di dalam kereta Myvi. Seterusnya, di sebelah wanita yang sedang membawa kereta itu ada seorang yang sedang merakam video. Jadinya, ringkasannya, video itu telah diviralkan di TikTok dan meraih perhatian ramai. Bang, saya putus-putus, saya bukannya memotong dekat Double-Lane. Kau nak main, kau main sama orang tadi. Kalau aku sepak kau kat sini, dengan tu sebelah kau aku sepak dia. Dia tak ada salah apa-apa pun. Jangan nak menjawab dengan aku. Kau main yang orang itu. Kau main yang orang. Ulasannya, lelaki itu telah diambil tindakan dan polis telah membuat siasatan lanjut terhadap lelaki itu dan menjatuhkan hukuman penjara. Selain daripada itu, lelaki itu juga membuat permohonan maaf secara terbuka terhadap wanita dan seluruh rakyat Malaysia. Boleh saya ulaskan bahawa seorang lelaki itu wajar mempunyai perasaan marah atas perbuatan wanita yang membawa kereta yang memandu sangat berbahaya yang boleh mengakibatkan meragut nyawa lelaki itu dan keluarga. Tetapi lelaki itu tidak wajar menunjul kepala seorang wanita itu kerana itu adalah perbuatan yang tidak sopan. Saya akan membincangkan tentang isu semasa pada zaman pasca kebenaran ini. Isu yang dipilih ialah isu pengambilan vaksin COVID-19. Setiap kali isu vaksin dibincangkan oleh pakar-pakar perubatan, ada sahaja masyarakat yang melontarkan persoalan bahawa vaksin itu agenda Yahudi. Tindakan setengah masyarakat tersebut adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat seharusnya lebih bijak menilai yang mana baik dan buruk, memandangkan vaksinasi adalah jalan terbaik ketika ini untuk melawan dan mencegah daripada penularan wabak berkenaan. Kita tengok sendiri lebih 90% kematian sebab COVID-19 adalah melibatkan mereka yang tidak divaksin. Apa yang kerajaan lakukan sekarang ialah untuk menyelamatkan kita semua. Ia merupakan satu ikhtiar membendung pandemik ini dan hanya vaksinasi satu-satunya jalan yang kita ada setakat ini. Oleh itu, kita sebagai sebuah keluarga Malaysia yang besar, jangan jadi pembawa kepada wabak ini. Putuskan rangkaian ini dengan diri kita sendiri. Or 14.5% of Malaysia's child population aged between 5 and 11 years old have received the first dose of the COVID-19 vaccine under the National COVID-19 Immunisation Programme for Children.
Allah beri kita akal untuk berfikir. Ilmu perubatan ini adalah ilmu alat untuk kebaikan manusia. Ianya sesuatu yang baik dan sudah hilang dari orang Islam. Sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud al-hikmah, kebijaksanaan atau ilmu itu adalah barang yang hilang dari orang mukmin. Maka di mana sahaja ia dapati, dialah yang berhak terhadapnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Lantas, golongan anti-vaksin ini menolak vaksin hanya kerana kononnya ia adalah agenda Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Tetapi kalau kita lihat di negara Israel sendiri turut memberi imunisasi kepada rakyat mereka. Selain itu, dakwaan kandungan di dalam vaksin itu diragui halal sudah dijawab oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Vaksin yang digunakan di Malaysia adalah halal. Malah, hujah golongan anti-vaksin yang mengatakan bahawa imunisasi boleh menyebabkan autism, kesan sampingan juga sudah dipatahkan apabila kajian yang menjadi rujukan mereka itu sebenarnya adalah tidak benar. Penerangan dan bukti perlu didedahkan kepada golongan anti-vaksin ini. Secara kesimpulannya, menyebarkan berita palsu merupakan kesalahan dan boleh disabitkan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Dengan itu, masyarakat perlulah membanteras zaman pasca kebenaran. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jadi, itu sahaja yang dapat kami bahaskan tentang pasca kebenaran politik di negara luar dan isu semasa yang berada di Malaysia. Oleh itu, kami berharap agar dapat menambahkan ilmu pengetahuan kepada semua apa yang kami sampaikan sebentar tadi. Sekian, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz kerana telah memberi peluang kepada kumpulan kami untuk membahaskan tentang isu ini. Dan secara tidak langsung memberi kami peluang untuk berkongsi tentang isu ini dengan rakan-rakan. Tamatlah sudah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi mendengar hingga ke akhir. Tidak seperti dia yang memberi harapan lalu pergi pada saat akhir.